Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di alam maya pada malam ini, dan kita mengharapkan pada malam ini Allah berikan kita kebaikan, keberkatan dalam usia kita, umur kita, waktu kita, di mana kita mengharapkan dengan adanya kelebihan sisa-sisa kehidupan kita ini, kita cuba memenuhkan dengan amalan-amalan yang di mana amalan itu boleh mendatangkan keredaan Allah. Tuan-tuan dan puan, keredaan Allah yang kita utamakan. Tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan agar Allah menerima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mahsyar nanti dan menjadikan kita di kalangan orang yang terpilih di akhirat kelak bersama para nabi dan juga Sayyidul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini, seperti mana yang kita pelajari pada pelajaran yang lepas, masih lagi membicarakan bagaimana memiliki khazanah syurga dan khazanahnya. Ianya merupakan impian bagi hati-hati yang merindui syurga Allah. Merupakan impian hati-hati yang merindu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka yang berusia dalam lingkungan 50-60 ke atas, perasaan rindu ataupun perasaan mengharapkan keredaan Allah kena bertambah. Ya, kerana usia-usia kita makin hampir dengan usia yang dikatakan expired date, tarikh kematian ataupun tarikh luput kita ni. Ya, walaupun kita tidak tahu, tetapi tarikh luput bagi usia yang panjang itu dah Rasulullah beritahu kepada kita. Di kalangan umat aku, kebanyakan mereka antara 60 ke 70 tahun, yang lebih daripada itu sudah tentu rezeki. Jarang yang melepas itu. Jadi dengan arti kata lain, bagi mereka yang telah mencapai umur 50, 60, ya, terutamanya 60, tuan-tuan dan perempuan, itu dah memang expired date. Ya, tunggu je lah. Ya, bila-bila masa sahaja. Tetapi bagi mereka yang umur 50, itu masalah kita, pengiraan kita banyak kepada pengiraan mengikut tahun Masihi. Bila kita mengira tahun Masihi, kalau umur kita 50, berarti dah 53 Hijrah. Kalau 60, 63 Hijrah. Kalau 63, berarti dah 66 Hijrah. Berarti dah melebihi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik, sama ada pada umurnya, pada kelakuannya. Waktu diambil ajal pun dikategorikan umur yang terbaik, yang sesuai dengan keadaan, supaya tidak ada nyanyuk matinya ataupun sebelum nyanyuk keadaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling penting dalam siri amalan-amalan kita, ikhlaskan diri kita. Terutamanya dalam siri menuntut ilmu yang begini, kita memerlukan keikhlasan diri supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita usahakan untuk beramal. Apatah lagi kita dah tahu beberapa siri amalan-amalan yang mana kita boleh ambil amalan tersebut menjadikan siri amalan kita harian. Misalan yang kita pernah baca, ya, dalam hadis pelajaran kita yang masih lagi bicarakan tentang bagaimana memiliki mahligai, ya, mahligai di dalam syurga, di antaranya membaca surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali satu hari. Beramal ke tidak? Itu yang menjadi persoalannya. Ilmu dah ada, beramal ke tidak? Mereka yang beriman dengan hadis tersebut, maka dia akan beramal. Alhamdulillah, saya bertemu dengan hadis ini, ya, saya akan cuba membacanya pada tiap-tiap hari, ya, 10 kali. Jadikan ianya sebagai zikir harian. Ya, apa salahnya? Sambil-sambil duduk, sambil-sambil ialah kerja-kerja yang tidak memerlukan perkataan ucapan, maka kita membacalah dengan bacaan-bacaan yang begini. Ini di antara peluang-peluang, ya, peluang-peluang yang kita cuba dapatkan dalam siri amalan-amalan kita yang besar ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan iman kita betul mengikut cara Rasulullah, pastikan akidah kita sahihah, maka di situlah akan mendapat ganjaran-ganjaran pahala yang besar.
Tetapi kalau iman kita tak clear, ketauhidan kita beriman kepada Allah tidak clear, clearkan. Ya, clearkan seperti mana Rasulullah dan para sahabat beriman. Insya-Allah. Bila clear, amalan-amalan lain akan datang, ya, mendatangkan kebaikan. Kalau tak clear, ya asas tak clear. Ya, lauk dah sedap, sayur dah sedap, apa lagi tiba-tiba nasi mentah. Maka dia tak menjadi dalam siri amalan kita. Ya, kerana itu asas mesti clear. Okey, rumah cantik tapi batang tiang dia tiang buruk ataupun tiang rebut, takkan menjadi. Oleh kerana itu akidah adalah usul dalam siri kehidupan agama kita, maka pelihara dan jagalah elok-elok dan pastikan kita beriman mengikut cara Rasulullah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kata Allah, jika kamu beriman jika mereka itu beriman seperti kamu Muhammad dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka akan mendapat petunjuk, ya, ataupun mereka itu mendapat petunjuk. Maka kita beriman secara Rasulullah SAW. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, jika ingin buku ni yang masih lagi ada stok, ya, maka boleh hubungi saudara kita Ustaz Ahmad Sofwan. Kita boleh teruskan dalam menghantarnya. Okey, baik. Kita pada pelajaran yang lepas, kita membicarakan beberapa perkara berkaitan bagaimana memiliki mahligai, ya, bilik khemah di dalam syurga. Dan pada yang pertama sekali kita telah bicarakan ialah membina masjid, satu. Dan kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Yang ketiga, membaca doa masuk pasar. Ya, dah baca dah ke? Hari-hari Covid ni, ya, kita tak jarang ke pasar. Tapi kalau pergi ke pasar, bacalah. Yang keempat, solat sunat 12 rakaat, yakni 2 subuh, 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah asar dan 2 ba'diyah asar. 2, 4, 6, 8. Lepas tu 2 ba'dal maghrib dan 2 ba'dal isyak. Cukup 12. Maka itu adalah di antara sifat-sifat, ya, solat yang ingin mencari khazanah syurga. Bayangkan solat sunat sahaja boleh memiliki mahligai. Bagaimana kedudukan solat fardu yang menjadi asas kita jaga elok-elok pada awal waktu. Sifat solat Rasulullah, tentu pahalanya lagi berlipat ganda. Baik, yang kelima, solat duha 4 rakaat dan solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Bayangkan kita sementara kita nak melakukan solat 12 rakaat itu, qabliyah solat sunat rawatib 12 rakaat, dalam masa yang sama secara tak langsung kita lakukan solat duha sebanyak 4 rakaat, maka dia menggabungkan solat qabliyah zuhur 4 rakaat, kita layak untuk memiliki khazanah, yakni mahligai di dalam syurga, kan? Sambil lalu je. Subhanallah, sambil lalu je. Kemudian yang keenam, bersabar kematian anak yang tersayang dengan ucapan innalillah, ya, dan alhamdulillah. Karena kalimah alhamdulillah ini, innalillah istirja'. Alhamdulillah ini memuji, berhusnuzan dengan Rabb kita, Tuhan kita. Maka Allah menyediakan kita satu mahligai di dalam syurga dengan nama mahligai tersebut Baitul Hamd. Jadi cantik. Keindahan yang Allah nak bagi kepada umat Muhammad yang tak ada apa-apa, ya, yang tidak mempunyai kekuatan dalam siri amalan, Allah boleh bagi kepada kita dengan amalan-amalan yang terbaik. Baik. 7. Kita masuk bab ini. Nombor 7. Bersifat tidak suka berdebat, sentiasa bercakap benar, berakhlak mulia. Ya. Jika ada salah satu 3 sifat ini, pertama tak suka berdebat. Lepas tu dia bukan juga orang yang suka menipu, dia bercakap benar dan berakhlak mulia. Okey. Berdalilkan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna al-khuluqihi. Maksudnya,
Aku memberi jaminan sebuah mahligai di tengah kota syurga, di kota syurga bagi seseorang yang tidak mahu berdebat walaupun dia berhak. Yakni seseorang itu dia mampu untuk berdebat. Kalau dia berhujah memang kalah. Apa orang-orang lain kalah. Kalau dia bercakap orang akan senyap. Apatah lagi jika dia seorang mulut yang laser. Ya, dia mampu. Boom kata orang dah tak tahan dah dengar dia bercakap. Kalah tinggalkan dia. Okey. Di sini Rasulullah SAW memberikan kelebihan. Oleh kerana itu mereka-mereka yang mempunyai kemahiran ini bersabar. Ya, kamu boleh, kalau kamu berdebat kamu boleh menang. Ya, boleh menang. Tetapi ada tak faedah kemenangan kamu? Kalau kemenangan itu mengguriskan hati orang lain, seperti kita berdebat dengan mak ayah kita, ya, benda-benda yang simple sahaja. Tetapi boleh melukakan hati mak ayah, tak guna. Walaupun kita itu betul, ya, kecuali dengan beradab dan berakhlak. Ya, biarlah. Dalam bab-bab yang berdebat ini lebih baik dia bersabar. Bersabar, ya, bersabar bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Tetapi mengalah itu tanda izzah kita, kemuliaan kita. Saya tahu ramai di kalangan kita mampu untuk berdebat. Ya, tetapi dalam hadis ini mengisyaratkan, aku memberi jaminan sebuah rumah di kota syurga bagi seseorang yang tidak mahu berdebat walaupun dia berhak. Yakni mampu dia berdebat, dia mempertahankan, ya. Kadang-kadang benda ni tengok keadaan. Kalau benda tu agak benda yang besar yang berkaitan dengan agama, itu kenalah berdebat. Tetapi kalau benda-benda yang berbentuk teknikal, ya, masing-masing duk bertahan. Mana dulu? Ayam ke telur dulu? Yang mana dulu? Ya, masing-masing keluarkan hujah telur dulu. Yang ni kata ayam dulu. Sampai kiamat tak ada jawapan. Biarkanlah. Mereka nak menang, bagilah menang. Ya, bagi menang. Itu je kaedah dia. Okey. Jadi dalam kaedah teknikal itulah keadaan kadang-kadang masalah dunia ni, ya, kita lihat begitu. Kadang-kadang hatta masalah fiqh pun kalau masing-masing berhujah dengan hujah-hujah ada dalil, maka kita ambil sikap, ya, masing-masing dengan hujah masing-masing. Kalau kita mempertahankan hujah kita dengan dalil yang sahih apa semua, ya, maka kita pertahankan hujah kita, kita menghormati kerana dia pun ada hujah dengan dalil yang sahih, maka tak perlu berdebat. Kerana berdebat, kalau kita berdebat, satu poin ni akan hilang, yakni satu mahligai yang seharusnya kita miliki akan hilang di syurga. Maka kita cari kesempatan untuk kita bersabar dalam bab ini, tak perlulah berdebat. Tapi ingat, janganlah tak perlu berdebat itu, kita saja aku nak mahligai dan syurga saja nak provokkan orang bagi orang berdebat. Itu tak boleh lah pula. Ya, bagi kita bila berlaku begitu, walau Rasulullah kata apa? Walaupun wa in kana muhiqqa, walaupun kita berhak, kalau kita bicara kita memang berhak untuk memperdebatkan, tetapi kita maafkan, kita tasamuh, kita memaafkan dia dan menyelesaikan masalah secara baik, ya, menganggapkan orang lain tu dalam keadaan lemah, jahil, maka di sana adalah berhak dia memiliki satu mahligai dalam syurga. Susah juga, ya, kalau orang-orang yang jenis kaki, yang suka berdebat, suka bercakap, suka terutamanya bagi mulut laser, mereka tak mampu untuk tahan, kecuali orang yang beriman. Ya, orang yang beriman, sabar, kadang geram juga ustaz, sabar tu geram juga, ada had saya nak sabar. Amboi, sabarlah. Ya, sabar. InsyaAllah bagi Allah, bagi kamu syurga satu mahligai kalau kita bersabar dalam bab-bab yang begini. Okey. Kemudian aku juga memberi jaminan sebuah mahligai di tengah-tengah syurga kepada siapa yang meninggal penipuan walaupun berseloroh. Ya, tipu. Ya, tipu waktu berseloroh. Orang kata prank lah, kan. Ya, buat prank sana, prank sini. Dia prank tu terhadap orang Islam, berseloroh cara begitu adalah haram, berdosa. Tak boleh berseloroh cara begitu. Menipu. Apa juga bentuk menipu. Tapi kita, masyarakat kita dibentang dengan prank ni jadi benda lawak, jenaka yang kita suka. Sedangkan Rasulullah tak benarkan. Ya, tak benarkan. Dan prank seperti barat buat lagi, kadang-kadang kita tengok tak seharusnya berlaku, melampaui batas-batas yang disyariatkan, maksudnya batas-batas yang tak berhak. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Jadi dalam bab ini kita Rasulullah kata walaupun berseloroh, yakni saja nak main-main tak boleh. Umat Islam bukan umat yang bermain-main yang begitu. Ya.
ya, bagi takut-takutkan orang, bagi terkejut orang tanpa, ialah dalam perkara-perkara yang begini menipu. Ya, tipu, ada call ni apa semua, apa ni, kat berbagai-bagai. Apatah lagi kalau scammer, lagi-lagi gila. Ya, dalam keadaan menipu, habis mengambil harta orang, dia jatuh bagai. Ala kulli hal di sini, aku juga memberi jaminan sebuah mahligai di tengah-tengah syurga kepada siapa yang meninggalkan penipuan walaupun berseluruh. Berseluruh dibenarkan. Kita berlawak, apa orang gelak, hatta di kalangan sahabat Nabi pun ada. Kalangan mereka berlawak, bergelak-gelak, ketawa. Rasulullah kadang-kadang sampai tersenyum. Ya, tersenyum nampak gigi dia. Kenapa? Kerana ada di kalangan para sahabat itu jenis kaki kelakar juga. Okay? Tak menjadi masalah. Berseluruh apa semua. Hatta kalau kita menyaksikan akar sahabat-sahabat berseluruh pun kadang-kadang kasar. Ya, kalau kita kasarnya seluruh, baling karipak pula ke orang, baling cucur badak. Para sahabat baling buah betih tu, buah apa? Buah tembikai tu sampai pecah. Ya, lepas tu dia ambil, dia makan sambil berseluruh. Ya, bukan membazir, dia baling lepas tu pecah, tu makanlah. Ya, nak menceritakan seluruh mereka tu, okey, tak menjadi masalah. Okey, tetapi jangan sampai menipu dalam siri berseluruh. Itu yang dilarang. Okey. Kemudian yang ketiga, dan aku juga memberi jaminan sebuah mahligai di puncak syurga bagi sesiapa yang mempunyai akhlak yang mulia. Okay? Jadi akhlak yang mulia ini dinilaikan cara Rasulullah SAW. Orang Melayu ni ada akhlak-akhlak dia, Masya Allah, kadang-kadang mulia, tetapi kadang-kadang sampai kita tengok akhlak dia itu bercanggah syariat juga. Ya, misalan kalau ada beberapa perkara yang kita tengok akhlak kita cantik. Bahkan waktu kami belajar di Pakistan dulu pun, Masya Allah, kalau disebut orang Malaysia, best, akhlak best. Cuma satu je. Satu tu yang tak best tu. Ya. Dalam bestnya, akhlak orang pelajar Malaysia bersistematik, bersabar. Bila nak ambil satu tu, berbaris. Ikut patun, Masya Allah. Kita mempunyai peraturan yang tersendiri. Bila berbicara dengan baiknya, akhlaknya, ya, beradab. Memang beradab. Ya. Cuma satu je dia berkata. Apa dia? Ya. Ada iri hati, dengki itu ada. Rupanya begitulah keadaan kita. Ya, na'udzubillah min zalik, minta Allah lindungkan kita dari perasaan yang itu. Dengki, ya, cemburu tak habis dalam jiwa masyarakat kita. Buangkan sesama Islam, jangan begitu. Ya, sakit fitnah-fitnah yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, sakit cara begitu. Dan Allah, Rasulullah SAW memberi jaminan sebuah rumah di puncak syurga bagi sesiapa yang mempunyai akhlak mulia. Kita akhlak mulia kita kena tengok bagaimana akhlak mulia yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah. Kita kena, kadang-kadang jiwa kita ni pun kena ada sedikit macam jiwa Arab juga supaya betul sifat yang kita buat. Ya, misalan, ya, cuma kita katakan di sini dalam bab misalan orang Malaysia tak boleh ketuk kepala. Dan besar ni. Tapi orang Arab, orang India, Pakistan kalau ketuk kepala tak jadi masalah. Ya. Tetapi orang Malaysia kalau kita ketuk punggung kita ni tak ada apa-apa. Tapi bagi mereka tak boleh. Dan itu yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya Rasulullah SAW melarang kita bermain di antara pusat dengan lutut. Maka tak perlulah ditepuk-tepuk punggung ke apa. Tak perlu. Ya, tapi orang Malaysia tak kisah. Orang Arab tidak. Tetapi tang kepala orang Malaysia, Masya Allah, ya, marah. Tapi orang Arab, orang Pakistan apa semua tak. Cuma kita mengatakan kita kena raih lah. Ya, macam orang Malaysia tak suka main kepala, janganlah kita main. Itu je kaedah dia. Kita kena hormati keadaan ada suatu tempat supaya kita tidak merosakkan hubungan kita dengan mereka. Ya, baik. Jadi akhlak ni kena jaga. Apa juga dari sudut perkataan, dari sudut perbuatan. Bukan akhlak tu lembik macam sotong, tak. Akhlak kita ada cara akhlak kita bila berbicara. Okay. Misalan di antara akhlak yang masyarakat kita bila nak lalu minta dia menunjurkan tangan itu pun ada perbahasan kerana bersifat macam rokok sedikit, kan? Dia macam rokok sedikit. Kerana kita menunduk kepada selain daripada Allah tidak dibenarkan, ya. Cuma kalau janganlah disebabkan tak boleh rokok kita lalu main masya-Allah macam tunggul kayu je lalu, minta izin, boleh saya lalu, macam tu. Ya, walaupun kita tidak tundukkan tetapi minta izin, minta lalu cara yang baik. Yakni akhlak kita kena jaga.
Walaupun kita dah tahu beberapa perkara, maka itu penting. Ya, penting. Ya, pernah berlaku bila tengok seorang muslimat mutahajibat yang pakai purdah apa semua, bila dia nak lalu pada kelompok lelaki, agak tidak, bagi saya tidak berapa nak kena lah. Ya. Lalu. Tepi. Dia menggambarkan isu kita sebagai seorang wanita muslimah. Kenapa tidak boleh cakap elok? Boleh lalu? Boleh saya lalu? Tak boleh ke? Kan? Okey? Itu di antara perkara yang penting kita kena ambil perhatian. Supaya kita lakukan, orang tidak kenakan kepada Islam. Macam tu ke Islam kan? Okey? Ada juga di kalangan, ialah perkara-perkara ni kena jagalah elok-elok. Ya, itu di antara akhlak juga. Banyak akhlak hubungan kita dengan manusia, ada akhlak dia, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan haiwan, semua tu ada kait dengan akhlak yang perlu kita jaga. Dan Rasulullah mengatakan, barang aku memberi jaminan sebuah mahligai di puncak syurga bagi sesiapa yang mempunyai akhlak yang mulia. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang ke-8, bercakap baik, memberi makan, rajin berpuasa dan solat malam. Ya. Bersifat bercakap baik, memberi makan, rajin berpuasa dan solat malam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah la ghurfan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama ilaihi a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala hiya liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan-nasu niyam. Rasulullah bersabda dengan maksudnya di dalam syurga terdapat satu bilik yang tinggi yang dapat dilihat dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Okey. Apabila misalan contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara, ianya satu gambaran yang tak dapat nak digambarkan. Oleh kerana itu, macam kalau zaman Rasulullah tentang Isra' Mi'raj, itu perjalanan Nabi Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu perjalanan dalam satu malam, orang Arab tidak mampu untuk memikirnya, tak boleh diterima di akal, kata orang. Tak boleh nak terima di akal. Kerana apa? Bagaimana Muhammad berjalan daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, sedangkan perjalanan itu hampir sebulan. Ya? Perjalanan yang jarak begitu hampir sebulan, tiba-tiba satu malam. Tak logik dia akan. Ya. Oleh kerana Rasulullah yang berbicara, bukan orang lain. Rasulullah yang berbicara. Saidina Abu Bakar dengan tegas dia mengatakan, jika Muhammad mengatakan lebih daripada itu pun aku percaya. Itu iman Abu Bakar yang perlu diselitkan dalam diri kita, iman kita kepada agama ini. Jadi bila Rasulullah berjalan pada ketika itu, orang tak boleh nak terima di akal. Tetapi jika dikatakan pada hari ini, Rasulullah berjalan daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sejam, mereka percaya. Habis. Ya. Zaman sekarang kita akan percaya. Okey? Oleh kerana itu, gambaran-gambaran ini kadang-kadang didahulukan dengan iman. Kita tak mampu untuk bicara. Syurga, kita beriman. Ya, beriman. Kita tak mampu, tak boleh melihatnya. Tidak mampu. Kita hanya mampu beriman dengan cahaya iman tu yang mampu kita, seolah-olah kita melihat. Okay? Jadi gambaran yang dikatakan oleh Rasulullah pada Arab, orang-orang Arab di sana dan juga orang Badui, mereka tak nampak macam mana gambaran kita boleh nampak dalam boleh nampak kita. Ya. Tetapi bila kita berada di bumi sekarang ini, pada zaman ini, kita boleh tengok. Tetapi ingat, masih lagi tidak sama. Kerana apa? Di sana kemuncak kenikmatan yang amat tinggi. Ya. Tetapi digambarkan dengan imbasan yang begitu, ya, kita nampak di dalam dan orang dalam nampak kita di luar. Ya, dikatakan dalam hadis ini, ya, di dalam syurga terdapat satu bilik yang tinggi dapat dilihat dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Seolah-olah cermin. Ya, zaman dahulu tidak ada cermin yang seperti mana rumah-rumah kita yang bercermin tutup. Tetapi ya, ianya lebih lagi, itu hanya gambaran sedikit.
dan bagaimana iman mendahului segala-galanya. Okey. Kemudian berkata seorang lelaki Badawi, milik siapa ya Rasulullah? Ya, para sahabat ingin tahu, ya, siapa punya rumah tu? Ya, siapa punya? Macam kita, siapa punya rumah besar tu? Nak tahu juga. Okey. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan, sesiapa yang baik perkataannya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jaga bahasa kita. Jaga bahasa kita, elokkan bahasa kita supaya bahasa kita ini berakhlak. Ya, baik perkataannya. Dan di antara perkataan yang baik, banyak berzikir dengan Allah, itu adalah perkataan yang terbaik. Kalau tidak, ucapan-ucapan kita baik. Ya, biasakan, latihkan diri kita, terutamanya anak-anak kita, berbahasa dengan bahasa yang baik. Ya. Kemudian, yang memberi makan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis kebanyakannya, membagi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Orang yang macam zaman PKP ni pun dah banyak susah, ada banyak ya kemiskinan yang berlaku. Bantulah, apa salahnya. Ya, baik. Walaupun seorang kita buat, maka sifat memberi makan tu ada. Tuan-tuan dan puan, saya suka membicarakan, bila kita dengar hadis tu, kita cuba buat. Bagilah makan. Walaupun nasi lemak, saya bawa bagi nasi lemak aja, okey lah tu. Ya, kurang-kurang kita telah meletakkan satu sifat memberi makan. Kalau mampu lagi, apa salahnya bagilah makan kat sekolah saya ni, lagi hebat. Ya, okey. Dia sikit pun dikira, diambil kira. Kerana seolah-olah kita mendaftarkan diri kita, ya Allah, aku termasuk orang yang wa'at ta'am, yang memberi makan ya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada orang yang memerlukan. Ya, maka disitulah mendapat ganjaran yang besar ni. Buat, ya, walaupun seorang, walaupun dua orang, itu terpulang kepada masing-masing. Walaupun makanan tak sedap, Ustaz, kan? Tak apa. Yang penting orang tu boleh makan. Ya, boleh makan. Okey. Baik. Yang ketiga, orang yang sentiasa berpuasa. Ini kelebihan orang yang berpuasa sunat. Ya, puasa wajib dah memang confirm mempunyai kelebihan yang terhebat. Diikuti dengan puasa-puasa sunat, ya Allah berikan banyak ganjaran dan fadilat. Ya, fadilat kepada mereka yang berpuasa. Dan yang berjaga malam di waktu manusia sedang tidur. Yang ini berjaga malam bermain WhatsApp ke? Bukan. Bertahajud. Ya, membaca Quran, membaca zikir, ya, sambil itu kita bertahajud, bermunajat kepada Tuhan kita, beristighfar pada malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita bahawa waktu istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Dan sebelum subuh tu adalah waktu sahur. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, kalau kita lah ya, terjaga, kita bukanlah larat nak solat malam sangat kan. Tetapi kalau boleh sebelum tidur tu buatlah witir seperti mana wasiat yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Buatlah witir walau 1 rakaat. Ya, kenapa? Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah 3 perkara. Pertama, tidak meninggalkan witir, berpuasa 3 kali 3 hari dalam sebulan, dan juga melakukan duha. Ya, jadi kita lakukanlah apa yang boleh kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita lakukan wabil ashari hum yastaghfirun, maka kita ambil waktu yang terbaik 1/3 akhir malam ni. Kalau terjaga mungkinlah, ialah kadang-kadang bagi wanita dia ada waktu period dia, maka bukan berarti dia tidak boleh bangun dan beristighfar kepada Allah. Boleh, tak menjadi masalah. Ya. Dan bagi mereka yang terjaga tapi agak malas sikit, ya, beristighfar, astagfirullah, sambil tu balik-balik badan, macam apa balik tu tidurlah. Ya. Tapi jangan tinggalkan istighfar walaupun sedikit. Jangan tinggal. Terjaga je istighfar. Kan waktu itu di antara waktu yang istighfar yang dituntut. Berdasarkan ayat Quran tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, dalam ayat hadis ini mengisyaratkan, ya, yang berjaga malam bertahajud di waktu manusia sedang tidur. Waktu manusia sedang tidur 1/3 akhir malam adalah waktu kemuncak nikmat tidur. Masa kalau kejut susah nak bangun. Tetapi Allah jadikan di situlah waktu yang terbaik untuk memiliki khazanah syurga yang paling besar kepada 1/3 akhir malam. Pasal yang akan memiliki syurga adalah segelintir, sedikit
sahaja di kalangan manusia ini. Kerana kita boleh kira, kita tengok 1/3 malam, maksudnya malam. Tapi kami kat Mekah dulu bagi jemaah haji. Ya ke? Kat Mekah, kat Arafah adalah, kat Mina pun kadang-kadang terlelap juga. Ya, tetapi kita jadikanlah. Tuan-tuan dan puan jadikanlah sebagai rutin harian. Paling kurang ya, kita buat weekday sebelum kita tidur. Paling kurang. Kalau pun terjaga, buatlah. Ya, paling kurang 1 rakaat akhir kita lakukan, ianya terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila saya teringat satu hadis ya, apabila Rasulullah mengatakan dia berada di satu kubur, dia mengatakan orang yang dalam kubur ini bercita-cita kalau dia dapat lakukan 2 rakaat khafifatan, 2 rakaat solat yang ringan, sunat ringan. Ya, maksudnya solat tu solat yang ringan betul-betul. Fatihah, doa istiftah, lepas tu Fatihah mungkin kul huwallah, ya. Rakaat kedua inna a'taina, bagi dia lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya bila membaca hadis tu rasa tasjid, semangat. Ya, mengisyaratkan aku kena lakukan sebelum aku berada di dalam kubur dan menyesali kehidupan yang aku tidak dapat mengambil kesempatan itu. Maka kita insya-Allah kita akan cuba. Jadi, yang ke-8 bersifat bercakap baik, memberi makan, rajin berpuasa dan solat malam. 4 sifat ini adalah sifat yang layak untuk mendapat satu bilik yang istimewa di dalam syurga. Yang ke-9, seorang Islam yang beriman, berhijrah dan berjihad. Dari Fadalah Ibn Ubaid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, aku menjamin sebuah mahligai di syurga, sebuah lagi di tengah-tengah syurga dan satu mahligai yang tinggi di atas bilik-bilik syurga bagi siapa yang beriman denganku dan menjadi seorang Islam dan berhijrah. Jaminan yang cukup dahsyat. Sebuah mahligai di syurga, sebuah lagi mahligai di tengah-tengah syurga dan satu mahligai yang tinggi di atas bilik-bilik syurga bagi siapa beriman denganku dan menjadi seorang Islam dan berhijrah. Berhijrah, di situ ada masalah lah sikit. Kalau kita mungkin insya-Allah kita beriman kepada Rasulullah sebagai seorang Muslim dan berhijrah kita tak ada. Okey. Kemudian aku bertanggungjawab sebuah mahligai di syurga, sebuah lagi di tengah syurga dan satu mahligai yang tinggi di atas bilik syurga bagi siapa yang beriman denganku menjadi seorang Islam dan berjihad. Okey. Berjihad. Kerana yang dimaksudkan di sini apabila berjihad ini ialah jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah yang digunakan dalam bentuk peperangan. Di situ pun mungkin kita tak memiliki dengan sifat kita yang bukan tentera. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi mengisyaratkan kepada kita ruang peruntukan ini menjadi sempit untuk kita. Dah rasa rugi kan? Kemudian sesiapa yang melaku begitu dan berjihad. Okey. Sesiapa yang melakukan begitu berarti dia tidak meninggalkan semua kebaikan dan tidak perlu takut pada kejahatan dan dia boleh mati di mana saja dia inginkan. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ni tadi, ya, seolah-olah dia telah mengcoverkan semua amalan soleh. Semua amalan soleh. Ya, dia tak tinggal mana-mana kebaikan langsung. Maksudnya dia ambil, dia pulunkan, dia melakukan, ya. Bagi apa yang kita lihat orang yang berjihad fi sabilillah misalnya kan. Kenapa dia dapat pahala terlalu dahsyat? Orang yang ada di perbatasan jihad fi sabilillah memang pahala dia tidak ada tolak banding. Ya, memang pahalanya terlalu tinggi kerana dia adalah pertahanan bagi umat Islam yang beramal. Kita yang melakukan rukun Islam 5 perkara tu semua di bawah mereka. Mereka mempertahankan negara supaya aman ataupun mempertahankan kawasan supaya aman. Oleh kerana itu mereka mendapat pahala. Kita boleh sembahyang selesa, tak ada serangan-serangan kerana mereka yang menjaga di perbatasan. Oleh kerana itu mereka mendapat pahala.
Kedudukan tentera-tentera di dalam sebuah negara Islam jika mereka ikut cara panduan yang Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan, pahala mereka besar sebenarnya. Walaupun sekarang ni misalnya tak ada peperangan, tetapi mereka adalah di antara kategori orang yang berada di perbatasan jihad, perbatasan negara, yang niat mereka untuk mempertahankan umat Islam. Besar pahala. Ya, itu kelebihan. Ya, jangan ada khianat, jangan ada perkara yang tidak baik dalam siri kehidupan mereka, cukup. Ya, jangan ada rasuah, jangan ada itu ini yang bercanggah dengan syariat, maka mereka akan mendapat pahala yang terlalu besar seperti berada di perbatasan jihad fi sabilillah. Subhanallah, ini di antara kelebihan yang mereka miliki, yang mereka yang mempunyai sifat beriman, waktu berhijrah, beriman dan berjihad. Ya. Wallahu alam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian yang ke-10, orang yang memenuhi saf yang kosong dalam solat berjemaah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man saddal farjata rafa'ahu Allahu biha darajatan wa bunya lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menutup ruang, yakni saf solat yang kosong, maka Allah akan mengangkat darajatnya di akhirat dan dibina baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Hadis sahih yughayrihi riwayat At-Tabrani. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan siapa yang menutup ruang saf. Ya, kita tahu kita sembahyang dalam saf yang sama, rapat, tiba-tiba adalah seorang yang mungkin keuzuran dia keluar, ya. Lalu kita tutupkan saf itu untuk penuhkan saf itu. Balik, maka Allah mengangkat darjat di akhirat, dibina sebuah mahligai pada di dalam syurga. Subhanallah, besar. Hanya saf yang ini. Tetapi Ustaz, macam mana sekarang hari-hari COVID ni kan, saf renggang-renggang. Mula mereka mempertikaikan fatwa-fatwa ulama. Seolah-olah mereka tu ulama. Ustaz-ustaz kecil berbicara seolah-olah mereka tu syekh ulama. Ya. Majlis mufti telah mengisyaratkan, majlis fatwa telah mengisyaratkan. Ya. Cukup di tanah Arab sendiri majlis fatwa telah menjelaskan bagaimana kedudukannya. Saddu zara'i, yakni kita cuba menutup mudarat yang lebih besar. Habis pasal-pasal dia akan jadi isu-isu yang begitu bila kita mula mempertikaikan secara tidak berilmiah. Pasal-pasal boleh rapat, siapa kata pasal-pasal boleh rapat? Kerajaan telah tetapkan jangan rapat, tapi mereka yang rapat. Kalau kena, lantaklah mereka yang kena. Mal-mal boleh pergi, ya, mal-mal boleh pergi, mereka yang langgar, bukannya kerajaan tak tetapkan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini kembali kepada pemimpin negara kita ataupun ulama negara kita yang memfatwakan, bukan ustaz-ustaz ala kadar. Pasal tuan-tuan dan puan-puan kita, bertaraf kita ni, kita tengok ustaz tu, ni ustaz ni tinggi ni, alim ni. Maaf bagi kami, macam kami sendiri, kami tidak merujukkan banyak benda-benda ini, fatwa-fatwa ini di dalam Malaysia. Kita hormatilah. Kita hormati majlis fatwa, kita hormati mufti-mufti, ustaz-ustaz. Kita hormati. Tetapi rujukan kami kebanyakannya di tanah-tanah Arab Islam. Misalnya majlis fatwa Arab Saudi, ya, jadi rujukan kita. Okay. Jadi Jordan, di Mesir, di mana lagi? Ya, yang menjadi rujukan kita untuk kita lihat bagaimana fatwa-fatwa mereka, ya, yang perlu diambil kira ataupun tidak. Tetapi macam Lujnah Daim seperti di tanah Arab Saudi, memang fatwa mereka bersifat amanah yang perlu bila dia mengeluarkan fatwa kita rujuk cepat, kita tengok, ya, kerana ianya bukan sebarang fatwa. Tapi kalau di Malaysia, ya, kita ada masalah dalam bab ini, ya, kerana orang-orang kita ni, masyarakat kita tak ada ilmu, dia menjadikan ustaz-ustaz itu yang mendapatkan fatwa. Maka dia buat kata hadis, dia akan menyesatkan pula. Kenapa? Kebanyakan mereka yang tidak mahir. Ustaz pun menipu dalam bab replika Rasulullah. Cukup mengajar kita bahawa bagaimana ustaz menggunakan atas nama Rasulullah, menipu Rasulullah. Berapa ramai pengikutnya menipu atas nama Rasulullah, akhirnya naudzubillah. Astaghfirullah.
Kemudian yang ke-11, khemah yang besar untuk orang mukmin. Dari Abu Bakar ibnu Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dari bapanya telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, al-khaymatu durratun mujawwafah tuluha fis sama'i 30 milan fi kulli zawiyah minha limu'minin ahlun la yarahumul akharun. Sebuah khemah permata mutiara, ya, durrah ni mutiara yang berlubang yang dalam, ya, lubang yang dalam, tinggi ke atas langit dan jarak di antara bucunya 30 batu, disediakan untuk orang mukmin yang mana yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tuan-tuan dan puan, jadikan kita sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang mukmin supaya kita mendapat satu mahligai ataupun satu khemah daripada mutiara, tapi itu khas untuk orang mukmin. Jadi kita jadikan diri kita sebagai orang yang mukmin, ya, yang bertakwa kepada Allah supaya kita memiliki khazanah yang besar ini. Dan saya bercita-cita, merindui bila kita mendengar hadis yang begini, sebuah khemah daripada durrah. Bagaimana saya beriman? Saya beriman, saya tidak suka untuk bicara panjang dalam bab ini. Saya dahulukan iman. Bila saya faham, saya beriman dan saya mengharapkan Allah berikan kepada kita. Bagaimana ni? Iman kita tambahkan. Tambahkan iman kita dengan ilmu yang bermanfaat. Yakinkan kita, tambahkan keyakinan kita supaya kita menjadi orang mukmin yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Selesailah kita dalam bab mahligai, bagaimana memiliki mahligai bilik khemah di dalam syurga. Kita masuk bab yang ke-13. Bab yang ke-13. Saya ulangkan balik, kalau tuan-tuan dan puan inginkan buku ni, boleh hubungi saudara atau Ustaz Safwan. Ya, Safwan. InsyaAllah kita masih lagi ada stok. Bab ke-13, bagaimanakah untuk memiliki tanaman di syurga? Ya, tanaman di syurga. Pertama, dalam bab-bab yang begini kita beriman kewujudan nama-nama tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran, maka ianya adalah tanaman-tanaman syurga. Beberapa tanaman disebutkan dalam Al-Quran. Namun begitu, nama sama, ya, nama sama, bentuknya berbeza. Keadaannya berbeza, dan berbezanya bukan berbeza sebarangan. Berkali ganda kenikmatan, kesedapan dan kehebatan. Iaitu keimanan yang kena ada dalam diri kita tentang apa yang ada di dalam syurga. Jadi kita bicarakan tentang tanaman-tanaman di syurga. Ya, di bumi ni kita berbagai-bagai kita nak. Lepas tu satu, dalam hadis ini kita akan melihat Rasulullah mengajar kita untuk mendapatkan tanaman-tanaman tu. Tak payah kita kata, ya Allah Tuhanku, aku baca ni, ya, aku nak, disebabkan dia suka makan durian king, ya Allah aku nak satu pokok durian king. Lepas tu kita baca-baca, ya Allah aku nak satu pokok manggis kong. Jadi king kong, manggis, apalah, ya, tak payah. Biar Allah uruskan. Ya, kita durian king pasal kita tak kencing manis lagi. Bila dah sampai kencing manis, apa sudahnya? Tak ada king dah. Kong tu. Okey? Jadi dalam bab ini biar kita baca. Pasal saya teringat di waktu kecil bila mak saya kata, baca ni kamu boleh dapat tanam tanaman. Maka dia tak hadkan. Dia kata kamu minta nak tanam apa. Kita pun minta lah nak tanam manggilnya, pokok apa lagi, pokok langsatnya, pokok durian. Itu je yang kita tahu pada waktu itu. Kita duduk kampung, mana ada makan strawberry waktu tu? Mana ada makan apple yang sedap-sedap. Jadi jangan kita hadkan, biar Allah yang menghadkan. Kita diarahkan supaya membacanya ataupun beramal dengannya. Baik, kita baca. Yang pertama, bagaimanakah kita ingin mendapatkan tanaman-tanaman di syurga sana? Ya, apabila Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, satu hadis yang agak menarik, ya, kita bacakan yang pertama. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati qiya'an fa aktsaru min gharasiha." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma gharasiha?" Ya. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat tanah yang subur. Ya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun, kalau ikutkan Rasulullah SAW melalui malaikat-malaikat
Di antara malaikat mewasiatkan kepada Rasulullah supaya membaca zikir. Ya, supaya membaca zikir yang mana tanah syurga itu adalah subur. Ya. Jadi benih dia adalah zikir. Benih dia adalah zikir. Maka di sini sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah zikir itu? Apakah tanah semayan? Sesungguhnya di dalam syurga terdapat tanah yang subur, maka perbanyakkannya dengan semayan. Jadi bila kita nak tanam, maka kena semai dulu. Tahu kan semai maksudnya? Kita ambil biji benih tu, kita asingkan, letak sampai dia dah tumbuh, baru kita alihkan masuk ke dalam tanah. Itu dia semayan. Maka apakah semayan itu? Sahabat bertanya. Apakah semayannya itu wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar. Simple. Bacaan itu biasa kita baca dan inilah kalimah di antara kalimah yang Allah suka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis. Dah satu kena tanam. Tak payah. Ya Allah, aku nak durian king. Tak payah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, aku nak durian D24. Tak payah. Tak perlu itu semua. Ya. Baca je subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, buatkan dia zikir harian kita walaupun 5 kali kita baca, walau 10 kali. Pertama kita iman dengan hadis ini. Bila kita iman, dia akan tersemai. Iman lebih penting. Ya. Dan kalimah itu disukai oleh Allah. Kita telah meletakkan harapan kita, Allah menyukai kita. Okay. Baik. Kemudian membaca zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Hadis yang berikutnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis hasan li ghairihi. Rasulullah bersabda, "Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, urisalahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala pujian milik Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Allah Maha Besar, maka tiap-tiap kalimah itu satu ditumbuhkan satu pohon di dalam syurga. Ya, hadis hasan. Jadi bila kita melihat dalam keadaan begitu, kalimah ini amat penting. Kenapa? Kalimah ini memberi gambaran kepada kita, dia menjadi semayan kita di dalam syurga. Baca sambil-sambil dengar kita ni pun boleh baca. Ya, sambil-sambil kita bercakap ni boleh baca juga sekali-sekala, tapi fokuskan, dengarkan. Ya. Yang kedua, membaca zikir subhanallahil azimi wa bihamdi. Ini zikir subhanallahil azimi wa bihamdi, kita baca zikir pagi, ya, di waktu pagi, petang, ataupun 100 kali dibaca pada tiap-tiap hari. Ya. Rasulullah bersabda, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdihi, ghurisat lahu biha nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan zikir subhanallahil azimi wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha besar dan segala pujian miliknya, maka ditanam baginya sebatang pohon tamar di dalam syurga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Tuan dan perempuan, sekarang kita ada 2 zikir. Dah kita hafal. InsyaAllah jadikan zikir harian. Alhamdulillah, biiznillah Allah jadikan Allah jadikan kekuatan untuk saya beramal. Kerana ia termasuk dalam zikir pagi dan petang. Di antaranya subhanallahil azim wa bihamdih. Lepas tu yang ni kita tambahlah. Kerana kita dalam satu hadis mengatakan kalimah ini Allah suka. Dan bagi saya sesuatu yang Allah suka, apa salahnya kita buat? Ya, kerana kita nakkan Allah itu suka kepada kalimah itu dan suka kepada kita. Okey? 2 je. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah 2. Nak lagi? Boleh. Tapi kena beramal lah. Ya, kena beramal. Rasanya selalu dah kita beramal. Okey. Yang ketiga, membaca zikir la haula wa la quwwata illa billah. Okey. Simple.
Kita baca kalimah ni la haula wala quwwata illa billah bila bila kita mendengar hayya 'alas salah kan hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Okey. Baik. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah bersabda aktsaru min gharasil jannah fa innahu 'adbun ma'uha tayyibun turabuha wa aktsaru min ghurasiha la haula wala quwwata illa billah. Apa dia? Perbanyakkan tanaman di syurga. Banyakkan kita tanam di syurga. Sesungguhnya airnya segar, tanahnya amat baik. Yakni syurga airnya segar, tanahnya amat baik. Saya beriman. Saya takkan bicara panjang. Saya beriman. Maka banyakkan tanaman dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Hadis riwayat At-Tabrani, hadis hasan. Tuan-tuan dan perempuan, apa dia? Bacaan dia la haula wala quwwata illa billah. Saya dalam hadis begitu kedudukannya. Al-Aliyul Azim dia tidak sebut dan saya suka kerana apa? Kalimah ini, itulah kita baca. Rasulullah ajar. Subhanallah. Rasulullah ajar la haula wala quwwata illa billah. Kalau Rasulullah nak tambah, mungkin ada dalam zikir yang lain. Tetapi dalam zikir yang ini, la haula wala quwwata illa billah. Hatulah. Bagi saya berdiri had situ. Nak tambah yang lain. Okay? Maka kita baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang kita ni bila sampai tahap marah anak je la haula wala quwwata illa billah kawang ni. Tertanam satu pokok sana. Tapi waktu marah, waktu tak marah tak ada pula kita nak tanam. Jadi oleh kerana itu biasakan marah ke tak marah kita tetap menanamnya di dalam syurga. Kerana kalimah la haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimah yang mengagungkan Allah dengan keagungan yang cukup dahsyat. Memang suatu perkara tak ada siapa yang mampu untuk melakukan melainkan dengan keizinan Allah. Kekuatan kita mana? Hatta hayya 'alas solah kita nak pergi sembahyang, berapa ramai masjid di sebelah pun tak boleh pergi sembahyang. Tak larat nak pergi. Macam keadaan Covid, kita tak mampu untuk pergi. Allah uji dah begitu keadaannya. Nak buat macam mana? Kita serahkan urusan itu kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan cantik, pada malam ini zikir yang singkat sahaja. Zikir yang singkat yang boleh menjadikan amalan kita harian. Saya suggestkan jadikan amalan harian. Alhamdulillah di antara amalan yang walaupun dia tidak termasuk dalam zikir pagi dan petang, tapi saya jadikan ia sebagai zikir amalan saya harian untuk mencari keredaan Allah semata-mata, seperti zikir la haula wala quwwata illa billah. Walaupun paling kurang 10 kalau ingat 10 kali ataupun subhanallahil azim wa bihamdi 10 kali paling kurang. Tetapi subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Sabit dalam hadis. Dan juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya baca di atas dasar kalimah itu Allah mencintai. Allah suka kalimah itu dan saya nak baca kerana saya mengharapkan kecintaan Allah. Begitu juga dalam hadis berkaitan dengan siapa yang meminta syurga sebanyak 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah berikan dia syurga. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, saya cuba beramal untuk tiap-tiap hari saya bacakan. Dan saya cuba bacakan untuk ibu dan ayah saya sendiri. Kerana saya mengharapkan mereka juga masuk syurga. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa doa untuk ibu dan ayah kita. Penting sangat. Kerana itulah hubungan yang terbaik sewaktu kita hidup. Apatah lagi waktu PKP kita tak boleh nak ziarah Ustaz Sofwan, tak apalah. Rumah kampung dia dekat. Macam kita ni jauh kan. Jadi oleh kerana itu doa, WhatsApp, telefon itu sahaja yang mampu kita berhubung. Apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Jadi insya-Allah jadikan ia sebagai satu amalan harian kita. Tuan-tuan dan puan, jadikan ia sebagai satu amalan harian kita supaya kita mendapat apa yang Allah janjikan. Pertama, berimankan dengan segala apa yang saya bacakan hadis-hadis tersebut. InsyaAllah hadis itu bertaraf sahih ataupun hasan. Dan kedua, semuanya ini akan kita miliki syurga nanti dan jadikan kita di kalangan orang yang beriman. Dan alhamdulillah, maka kelas pada hari ini kita dapati
bagaimana untuk mendapat khazanah syurga, mahligai syurga. Kita telah terangkan 11 perkara, dan juga bagaimana kita nak menanam tanaman-tanaman di syurga sebanyak 3 perkara ataupun 3 tasbihat yang saya telah bagikan. Di antaranya subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan juga la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang terbaik untuk terus beramal. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk diri kita terus beramal, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, dan kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan jadikan amalan yang terbaik untuk kita bekalkan di akhirat kelak, dan kita dapat di sisinya nanti dalam syurga yang penuh keindahan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.